Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan masuk dalam bab 4 iaitu pembiakan. Okay, so, semua pelajar boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 88 dan di dalam tajuk ini apa yang kamu kena tahu adalah kamu kena mahir dan dalam memberi perbandingan di antara pembiakan seks dan juga pembiakan aseks, sistem pembiakan manusia, kitar haid, persenyawaan dan kehamilan, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan juga bayi, kemandulan dan pencegahan kehamilan. Dan yang terakhir kamu akan belajar dalam bab ini adalah pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jadi jom kita masuk di dalam subtopik yang pertama, iaitu subtopik pembiakan seks dan aseks. Di dalam topik ini, apa yang kamu kena tahu adalah kamu kena pandai untuk membandingkan dan membezakan di antara pembiakan seks dan juga pembiakan aseks bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okay. Selain itu, kamu juga kena tahu apakah kepentingan proses pembiakan. Dan kita kena belajar bagaimana untuk mensyukuri kebolehan kita untuk membiak untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan. Jadi sebelum tu, kamu kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan proses pembiakan. Okey, subtopik yang pertama iaitu 4.1 pembiakan seks dan juga seks. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan proses pembiakan? Proses pembiakan ialah proses menghasilkan individu baharu oleh organisma hidup. Ini bermaksud hanya organisma hidup saja yang boleh membiak. Okey, so apa dia proses pembiakan? Proses nak menghasilkan individu baru. Bermaksud ibu, ayah, maka bila berlakunya proses pembiakan menghasilkan anak. So anak itu adalah zuriat daripada proses pembiakan. Okey, kucing jantan, kucing betina, maka dia ada anak kucing. Anak kucing itu adalah hasil daripada proses pembiakan. So, pembiakan ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Soalan cikgu, organisma tak hidup melakukan proses pembiakan ataupun tidak? So, jawapannya ialah mestilah tidak. Okay, hanya organisma hidup saja yang melakukan proses pembiakan. Okay, so pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Jadi semua organisma hidup, haiwan, tumbuh-tumbuhan, mikroorganisma semuanya melakukan proses pembiakan. Okay, dan proses pembiakan ada dua jenis iaitu pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Jom kita tengok apa dia sebenarnya pembiakan seks dan apa sebenarnya yang berlaku di dalam pembiakan aseks. Okey, ini pula cikgu nak terangkan pada kamu berkaitan dengan cara-cara bagaimana pembiakan manusia dan juga haiwan berlaku. Okey, so proses pembiakan itu boleh berlaku untuk badan kita manusia dengan cara melahirkan anak. Okey, manakala untuk haiwan yang lain seperti ayam, buaya, ular dan sebagainya membiak melalui dengan cara bertelur. Manakala ikan paus juga boleh melahirkan anak. Jadi cikgu pasti tak pernah belajar kelas-kelas haiwan. Jadi kelas mamalia hanya melahirkan anak. Mamalia itu siapa? Manusia. Haiwan, kambing, lembu semua itu adalah mamalia. Jadi dia melahirkan anak. Okey, kumpulan amfibia, reptilia, burung, ikan. So itu adalah kumpulan-kumpulan yang bertelur. Okey, so ada dua cara bagaimana kita membiak, bagaimana organisma hidup membiak. Okey, melalui yang pertama melahirkan anak dan juga yang kedua adalah melalui cara bertelur. Okey, tapi ada satu lagi cara bagaimana proses pembiakan itu berlaku pada tumbuh-tumbuhan. Ini untuk benda hidup lah manusia. Dan yang boleh gerak ni manusia dan haiwan, ini caranya. Tumbuh-tumbuhan lain ada lain caranya. Okey? Okey, ini adalah tugasan kamu. Apa yang kamu kena lakukan adalah, cuba tengok arahan di sini. Semua murid perlu menonton video yang berkaitan dengan sistem pembiakan melalui pautan yang diberikan di bawah. Ini yang masih cikgu bagi malam tadi tu. Okey, cikgu nak kamu tengok itu juga. Dan sambil tu, awak dengar apa yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, murid perlu melengkapkan peta bulatan di bawah dengan perkataan yang untuk menerangkan sistem pembiakan
Dan aktiviti ini adalah selama 10 minit dan kamu kena selesaikan. Kemudian kita akan bincangkan. Okey, yang ini adalah kita punya peta bulatan. Jom kita bincang jawapan. Okey, apa dia perkataan yang berkaitan dengan proses pembiakan? Yang pertama, mesti ada perkataan individu baharu. Okey, dan yang kedua, kena ada perkataan organisma hidup. Seterusnya, kena ada perkataan pembiakan seks, lagi pembiakan aseks, haiwan, tumbuhan, boleh juga berlaku di dalam mikroorganisma. Okey, so macam mana proses pembiakan yang berlaku di dalam manusia? Melalui cara apa? Okey, melahirkan anak, lagi bertelur. Apa lagi satu perkataan? Cepat-cepat. Proses asas. So, ini adalah perkataan yang berkaitan dengan proses pembiakan. Jadi kalau yang tak sempat lagi nak buat, boleh salin jawapan cikgu. Sekarang kita pergi pula kepada jenis-jenis pembiakan. Seperti saya cakap tadi, ada 2 jenis pembiakan. Yang pertama adalah pembiakan seks. Okey, ada 2 jenis pembiakan. Yang pertama adalah pembiakan seks dan yang kedua adalah pembiakan aseks. Okey, proses pembiakan seks kamu kena tahu dia mesti melibatkan sel pembiakan. Macam mana yang cikgu dah terangkan di dalam bab 2, ada 2 jenis sel pembiakan yang kamu dah belajar. Okey, sel pembiakan yang datang daripada lelaki, juga yang datang daripada perempuan. Ataupun kita panggil sebagai yang datang daripada jantan ataupun daripada betina. Okey, kalau datang daripada jantan, namanya adalah sperma. Kita gambar dia. Jadilah dalam penota kamu. So, ini adalah sperma. Kalau datang daripada perempuan ataupun betina, semuanya adalah sperma. Okay, so ini adalah sel ovum. So, lelaki ataupun jantan namanya adalah sperma dan daripada betina ataupun perempuan itu dipanggil sebagai ovum. Okay, jadi siapa yang punya proses pembiakan ini? Proses pembiakan jenis pembiakan seks berlaku pada manusia. Pada kita lah. Kita terlibat di dalam pembiakan seks. Okay, ataupun berlaku juga di dalam haiwan peringkat tinggi. Contohnya mamalia, burung, ikan, reptilia dan juga reptilia. Jadi 5 kelas organisma yang kamu dah belajar masa sekolah rendah. So 5 ni. Okey, kumpulan mamalia, kumpulan burung, kumpulan ikan, kumpulan reptilia, kumpulan amfibia. So 5 kelas organisma ini semuanya melakukan pembiakan seks. Tetapi yang membezakan antara kelima-limanya ialah kalau mamalia dia melahirkan anak dan yang lain semua itu adalah bertelur. So 5 kelas organisma ini melakukan pembiakan seks termasuk manusia. Manusia adalah kumpulan mamalia. Okey, dan tumbuhan berbunga juga melakukan proses pembiakan seks. Okey, tumbuhan juga ada sel pembiakan jantan dan juga sel pembiakan betina. So, dia juga melakukan proses pembiakan seks yang tumbuhan berbunga sahaja. Tumbuhan tidak berbunga, dia tidak melibatkan proses pembiakan seks. Kerana kalau tumbuhan tidak berbunga, dia tidak ada sel pembiakan. Okay, so kamu kena ingat dalam kepala. Sel pembiakan, dia ada di dalam pembiakan seks. Jadi kalau nak melakukan proses pembiakan seks, jadi dia mesti melibatkan sel-sel pembiakan. Sama ada sperma ataupun ovum untuk manusia dan haiwan, ataupun sel pembiakan jantan ataupun sel pembiakan betina untuk tumbuh-tumbuhan. So, itu yang pertama. Okey, untuk yang kedua ialah pembiakan jenis pembiakan aseks.
Kalau tadi pembiakan seks memerlukan sel pembiakan, tetapi pembiakan aseks tidak memerlukan pembiakan. Tak ada sel pembiakan. Maksudnya tidak ada ovum, tidak ada sperma, tidak ada sel pembiakan jantan, tidak ada sel pembiakan betina. Organisma mana yang melakukan proses pembiakan aseks? Dia berlaku pada tumbuh-tumbuhan. Dia bukan tumbuhan berbunga, tumbuh-tumbuhan yang ringkas sikit seperti bawang, halia, ubi kentang. Soalan cikgu, pernah tanam ubi kentang tak? Macam mana cara mak kamu nak tanam ubi kentang? Adakah dia kena ambil sel pembiakan daripada ubi kentang? Dia cari, ni ubi kentang jantan, ni ubi kentang betina. Ada ke tak ada? So jawapannya tak ada. Okey, sebab ubi kentang, cara kita nak membiakkan dia, kita tanam dia ubi tu, lepas tu dia akan biak sendiri melalui umbisi. Itu namanya. Okey, bawang pun sama. Macam mana kita nak dapat daun bawang? Macam mana nak dapat bawang-bawang yang lain? Adalah kita cari, ni bawang jantan, ini bawang betina. Tak ada. Jadi bawang juga melakukan pembiakan aseks, di mana dia tanam bawang, maka tumbuhlah pokok bawang. Seperti yang lain juga halia, lagi apa, daun pandan dan sebagainya. Okey? Atau organisma seperti ameba, hydra dan paramecia. Okey, organisma ringkas itu tak ada jantan betina, jadi dia melakukan proses pembiakan aseks. Okey? So lepas ni kita teruskan lagi dengan tugasan kedua, aktiviti kedua yang kamu kena lakukan. So, jom kita tengok latihan. Okey, ini adalah tugasan kedua kamu. Okey, yang pertama tadi yang tadi kita buat tu. So ini yang kedua. So apa yang kamu kena buat? Selepas awak ikut kelas cikgu ni, so cikgu nak kamu lengkapkan peta pokok yang menyatakan apakah contoh-contoh organisma yang melakukan proses pembiakan seks dan juga yang melakukan proses pembiakan aseks. Okey. So apa yang kamu kena lakukan? Lengkapkan peta pokok di bawah dengan menyatakan contoh organisma yang menjalankan proses pembiakan seks dan pembiakan seks. Tampalkan gambar organisma di dalam ruangan yang disediakan dan tugasan yang cikgu bagi ni 20 minit sahaja. So daripada mana nak cari gambar-gambar ni? Kamu boleh dapat daripada buku-buku yang lama, daripada surat khabar, daripada internet, macam-macam lah. So, cari gambar yang berkaitan dengan pembiakan sel dan pembiakan aseks. Cikgu tak nak banyak, cikgu nak 4 saja. Okay, 4 sahaja. So, apa yang kamu kena lakukan? So, yang pertama, pembiakan ada 2 jenis. Okey, kamu letakkan mana-mana satu. Tapi contoh cikgu bagi di sini gambar singa. Kalau singa adalah pembiakan seks, jadi tulis dekat sini pembiakan seks. Okey. So, ubi adalah contoh pembiakan aseks. Jadi, tulis dekat sini pembiakan aseks. Okey? Alright. Next one ni, seberapa banyak kamu kena tampal? So, ada 4 saja. Cikgu suruh cari 4 je gambar. Okey? 4 gambar ini yang merupakan pembiakan seks dan pembiakan aseks. Lepas tu, kamu kena tulis nama dia. Apa nama organisma tersebut? Okay. So, selesaikan tugasan yang cikgu bagi ni dalam masa 20 minit.